Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi fokus sepenuhnya kerana saya akan ceritakan berkaitan dengan tool-tool ataupun fungsi-fungsi kegunaan tool dalam Photoshop supaya apa nanti tuan-tuan senang nak edit sesuatu benda supaya nanti design tuan nampak memukau. Sebab apa? Tuan dah tahu guna layer dan guna tool apa-apa semua. Nah, so korang kena bagi tumpuan. Kalau korang tak tahu basic ni, korang tak boleh nak jadi designer yang bagus. So korang kena tahu design apa ni, tool yang basic tau. Okey, ini adalah tool dia dan ni semualah. Okey, tapi saya akan ceritakan tool dekat sini semua dan sebahagian lah, dan saya akan ceritakan tool yang saya tahu juga ya. Okey, so sekarang ni ni dalam keadaan ni tool dia. Okey, andai katalah lepas ni tool ni hilang, macam mana korang nak buat? Nanti korang takut nanti ada yang gelabah macam mana tu, sudah apa ni dah hilang, adakah rosak semua? Tak, sebenarnya dia hilang sebab mungkin tertekan delete tool tu. So senang je, pergi balik dekat window dan pergi dekat tool, nanti dia akan keluar balik. Okey, itu. Okey, so bagi sedikit je, nanti saya akan cerita satu persatu. Okey, sebelum kita pergi ke tool, korang kena tahu dulu file, terus pergi ke new file. Okey, korang buat nama, ikut buat korang nak buat nama apa. Okey, custom. Okey, yang ni korang boleh buat ikutlah korang nak buat bentuk pixel ataupun inches ataupun ni, ikutlah korang ikut korang. Okey, dan ni lebar dan tinggi. Berapa korang nak buat? Macam saya nak buat buat 5 je, 5 untuk standard je lah. Okey, saya nak buat ni. So sini juga korang boleh boleh adjust untuk poster, size untuk banner apa semua. Korang kena cari Google, type size poster ataupun size ni poster di AI ataupun Photoshop. Dia akan bagi panduan lah, nanti korang akan tengok situ. So itu saja. Okey, pastikan resolution pula korang kena 300 ke atas ya. Kalau korang buat kurang kepada 300, bermakna resolution dia akan jadi tak cantik. Okey, ini color mode. Color mode nanti saya akan bahaskan apa kegunaan dia, tapi ini saya akan cerita yang mana yang korang boleh ambil. Boleh ambil semua, tapi ambil yang ni je, ambil yang RGB dan juga CMYK. Nanti saya akan ceritakan apa color mode ni. Okey, dan background warna putih. Korang boleh buat color warna apa, color putih je. Okey, seterusnya kita tekan OK. Okey, tekan OK. Okey, bila korang tekan OK, dah keluar sini. Ini bermaksud layer ya tuan-tuan. Layer. Kalau tak ada macam ni, tak boleh nak edit lah. Okey, so dalam keadaan nak edit dia, pastikan dia dalam keadaan tidak terkunci ya tuan-tuan. Okey, lepas tu lagi satu. Okey, color dia ada color, non color ataupun red color. Okey, function dia adalah untuk yang ni lah. Maksudnya kalau korang buat design background, lepas tu korang nak tanda color warna, sebab korang nanti aku buat banyak color, so korang bagi, maksudnya korang ada buat background tapi banyak color. So korang just tanda je warna apa yang korang nak. So bagi contoh ya. Okey, kita tengok red. Jadi dia dah tanda red. Jadi background tak ada masalah. Background dia stay warna putih, tapi dia punya tanda ni macam di mana tadi. Okey, asal jadi macam ni, kan. Okey, so kita pergi sekali lagi. Saya tak nak warna, saya nak none saja. Okey, itu saja. Okey, so boleh edit. Okey, bila dah boleh edit, benda ni boleh gerak-gerak lah. Okey, so ni function dia. Function move tool ini yang pertama ni move tool. So korang boleh gerak-gerak apa semua. Kalau terkunci tadi tak boleh gerak. Boleh gerak semua. Okey, seterusnya seterusnya kita nak ajar korang kegunaan ini. Apa kegunaan rectangular tool? Okey, rectangular tool.
Dia ni rectangular ni maksudnya rectangle maksudnya ini yang petak-petak, yang ni warna yang bulat-bulat. Okey, yang ni fungsi dia ialah untuk buang background. Tapi buang background objek tu dalam objek yang mengikut peta ataupun bulat atau semua. Saya bagi contoh satu, gambar satu. Kita buka open, kita pergi gambar circle. Okey, kita ambil. Okey, function dia sama je. Dua ni semua sama, cuma dia punya ni petak, ni bulat, ni. Okey. So kita nak ambil peta bulat je. Sebab ni keadaan objek ni bulat. So kita nak ambil ni hijau je. Okey. Lepas tu korang nak bagi besarkan lagi benda ni, korang kena tekan Ctrl T. Ctrl T ya, Ctrl T. Ctrl T. Okey. Okey. Kalau korang nak bagi sharp, pastikan tekan shift. Shift dia akan jadi macam ni. Shift. So kita nak okey, tekan shift. Okey. Okey. Kita tekan enter. Kita tekan enter. Lepas tu okey, pastikan ni buang. Okey. Okey, lepas tu nak buat macam mana? Korang tekan Ctrl J je, Ctrl J. Okey, Ctrl J. So jadilah bila korang tutup mata ni, pasti bila korang tutup mata ni, okey. Yang ni depan, yang ni belakang. Okey, bagi contoh lah, kalau korang tutup di mata ni. Ni layer di belakang tau. Korang tutup. Background tak ada dah. Ni je ada. Sebab saya copy je kan. Saya copy yang warna bulat tu, Ctrl J ya, Ctrl J. Okey. Ini okey. Okey. So itulah function mata ni. Korang kena boleh tutup, boleh buka, boleh tutup, boleh buka. Okey. Lepas tu kita letak dekat sini. Yang tadi yang kita dah edit. Kita letak sini. Okey. Sebab tu kalau biasanya orang guna RGB lah. Ni RGB dia punya, kita ambil tadi RGB dan kita guna CMYK. Dia jadi tak sama. So kena guna RGB lah, ya. So sekali lagi kita buka RGB just 2 3 Okey, bila kita pergi RGB, warna je jadi. Okey, sebab kita pergi ke ni, kita ambil ni. Dah sama jadi warna dia kan. RGB inilah RGB. Kenapa saya buat RGB? Sebab bila saya ambil gambar ni dalam bentuk RGB, saya ambil dekat Google gambar-gambar ni. Bila saya buka je, dia bentuk dalam bentuk RGB. So bila RGB dia jadi warna sama lah. Jadi ni beza dia kan. Beza kan. So nanti saya akan bahaskan color RGB mode color ya. Okey, sampai sekarang ni korang faham je dulu tool ni. Okey. So delete, saya tak nak yang ni. Delete je. Yes, okey. Okey, seterusnya kita pergi ke yang ni pun tadi sama juga. Yang ni single row atau single column sama juga. Dia punya function dia. Maksudnya kita ambil tadi. Okey, kalau nak hilangkan benda ni macam mana? Tekan select, deselect. Okey. So kita tak nak. Sama juga. Okey, so seterusnya ialah ni lasso tool. Okey, lasso tool pula dia function dia adalah untuk crop gambar juga. Tapi dia tidak berbentuk dalam bentuk-bentuk triangle ataupun circle, bulat apa semua kan. Tak, yang ni lain punya. Tapi saya jarang guna
lasso tool. Sebab biasa saya akan guna sekejap ya, saya akan guna pen tool biasanya. Saya akan guna pen tool untuk crop gambar, dan untuk buat vector pun saya akan guna pen tool. Sebab pen tool sangat smooth dia punya ikut cita rasa lah. Nanti saya akan ajar. Okey, seterusnya kita ambil gambar. Kita ambil gambar. Okey, ni gambar ni ya. Okey, ini lasso tool. Lasso tu cara dia lah, korang kena tekan mouse straight je. Korang kena tekan mouse je, jangan tak tekan. Kalau korang tak tekan jadi macam ni, dia akan terus. Tu tekan je, tekan mouse yang belah kanan, ikut je, ikut je. Okey, nanti saya ajar yang ni lah. Yang ni untuk pengetahuan sahaja ya. Okey, ini so boleh pastikan tekan ni Ctrl J. Okey, Ctrl J. Kita nak bawah ni, kita tutup. Ctrl J yang ini. So korang boleh pergi ke sini tak? Tak apa, satu-satu ya kita buat. So saya tak nak guna yang ni sebab dia punya tak sharp. Ni pun sama juga. Dia punya ni polygonal lasso. Dia guna cara dia macam polygon lah. Bentuk macam polygon. Tekan mouse dia. Macam mana korang nak semua. Bagi contoh sekali lagi. Okey, korang pergi sini. Lepas tu tak boleh nak belak, tahu orang cakap tak boleh nak lengkup apa semua, tak boleh. Straight je macam tu. Jadi tak sesuai untuk ni. Kalau objek dia dalam bentuk yang straight apa semua boleh lah. Okey, so kita tak nak, tekan delete delete. Okey, sama juga. Yang ni pun sama juga. Yang ni kita letak. Yang ni lagi, ni pun nampak semua okey juga, nice. Tapi saya jarang guna juga. Okey, letak. Dia akan ikut mouse yang korang ni lah. Letak. Okey, dah siap pun. Dah siap macam tu. So tak apa. So tekan je Ctrl J pula. Ctrl J. Okey, dah siap. Tapi kita tak nak ini sebab saya ajar ni sebagai pengetahuan sahaja ni. Okey, sebab saya jarang guna. Kalau saya selalu guna, saya akan beritahu satu persatu lah. Okey, seterusnya saya nak ajar quick selection tool. Okey, quick selection tool ni, kita ambil objek lain pula. Okey, saya ambil gambar saya. Okey, gambar saya pastikan dalam keadaan tidak terkunci. Okey, seterusnya pergi. Okey, kalau korang nak zoom, kontrol tambah. Okey, ni kontrol tambah. Lepas tu korang pergi quick selection tool. Okey, so boleh tekan objek-objek yang kita nak. Inilah nak ambil background, nak buang background dia. Okey. Yang ni cara dia memang okey juga. Maksudnya cepat lah tapi bagi saya tak suka sangat guna quick selection tu. Memang dia punya cepat, dia punya hasil, tapi hasil dia tidak memuaskan. Saya rasa pen tu lagi memuaskan daripada ni lah. Tapi itulah kalau anda kata korang nak tolak, tak nak bila
Dalam keadaan ni korang akan tekan tolak ni, dia akan ni. Pastikan kurangkan sikit dia punya ni. Okey. 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 Okey, kalau korang nak kembalikan benda tu, korang senang je tekan Ctrl Z, tekan Ctrl dan juga Alt, tekan dua tu, dan juga terus tekan Z, Ctrl Z, baru boleh dia kembali ke, maksudnya korang boleh dia kembalikan balik, return balik tempat tu. Okey, Ctrl Alt Z. Sekali bila korang tekan Ctrl tu, pastikan sekali tekan dengan Alt, lepas tu baru tekan Z, baru jadi ya. Itu okey. Okey. Tak nak ni. Okey. Dia pun tak nak. Okey, dah siap. Okey, yang ni pun kita tak nak. Kita nak. Okey, dah jadi. So refine edge ni boleh korang tengok lah hasil dia dekat belakang. Lepas tu korang boleh main dengan radius nak bagi sharp ataupun nak bagi smooth. Radius tak ya, kurangkan ni. Ni boleh besarkan apa semua. Korang boleh try satu-satu je. Okey. Okey dah. Dah jadi. Okey. Kita tekan okey. Lepas tu Ctrl J, dah jadi. Dah jadi. Tapi nanti saya akan ajar cara macam mana nak sharp lagi. Yang ni kita belajar dulu macam mana kegunaan dia. Okey. Seterusnya ialah dengan ni, magic tool. Okey, magic tool dia ni. So, korang tutup. Okey. Bila korang tekan je magic tool ni, dah. Tapi dia satu warna je lah. Dia akan fokus pada satu warna je. Tak boleh banyak-banyak warna. Maksudnya dah background tu dah boleh buang. Kalau background tu putih, lagi senang korang nak buang macam tu je. Tekan delete je. Ni tekan delete. Kan nampak sharp lagi kan. Tapi masalahnya kita bergambar mesti ada banyak color kan. So kena ada cara dia. Okey. Ni pun okey, kita pergi ke seterusnya, tool berkaitan dengan crop tool. Okey, crop tool, kita pergi ni, okey, crop tool. Okey. Ni cara crop dia. Okey. Korang gerakkan objek tu mana nak ni. Lepas tu kalau korang nak besarkan. Lepas tu gerakkan objek. Okey, tekan enter je. Okey, dah siap. Saya tak nak ni. Tak nak. Okey, kita nak kembalikan balik. Okey, kembalikan biasa apa tekan tadi? Kalau kembalikan tekan Ctrl dan juga Alt, terus tekan Z. Okey. Seterusnya kita pergi ni. Ni pun yang ni perspektif crop tool. So yang ni saya tak kurang guna juga. Yang ni korang ni lah kena buat sekali lagi. Okey, sekali lagi. Okey, korang tekan je. Tekan letak segi apa semua. Dah jadi. So
Ini kegunaan dia, tekan enter je. Tapi kita tak nak juga, sama je function dia crop juga, tapi dia ada measure ataupun ada pengiraan, terus ada ukuran. So ni pun sama juga nak so tak perlu. So ni pun tak perlu belajar. Okey, seterusnya saya nak ajar korang macam mana nak guna eyedropper tool. Okey, so kita ambil salah satu contoh lah. Kita nak ambil color warna ni, background ni. Kita tekan je. Kita tekan mouse tu. Okey, tekan. Okey, bila korang tekan sini, warna dia akan jadi macam ni. Warna terus ada dekat sini. Bila korang tekan sini, warna terus ada sini. So macam mana nak masukkan warna yang kita tekan ni kepada background? Okey, senang saja. Kita pergi dekat sini satu. Okey, yang ni background dia. Okey, bila kita nak buat satu tu, kita kena tekan sini, bahagian ni. Kita cari dia punya pen bucket tool. Okey, so kita tekan dekat background, dah jadi. Itu cara dia, background. Saya guna background ni ataupun warna ni. Itu function dia tau. Okey, seterusnya berkaitan dengan 3D. Okey, 3D tak boleh. Okey, kalau korang berbayar mesti apa ni, benda ni boleh guna. Sebab tu kalau tak berbayar tak boleh guna. Okey, seterusnya ialah color sample tu. Color ni, okey, kalau sample ni dia code. Code. Korang nak tahu code. Ni tekan satu ni, code dia. Ni. Nombor satu ni code dia. Ni code dia. Macam mana kita nak setting code dia? Okey, senang je. Korang pergi dekat sini, blending option, terus ke color overlay dan tengok ni dia punya color warna apa semua. Korang boleh letak sini. Bagi berapa tadi. Yang korang kira lah. So itulah function ni. So ada satu ni, ada dua ni. Ni warna color dia, ni warna color dia. Kod dia ni panggil kod. So boleh. So kalau bagi yang mereka yang jenis nak tahu kod, boleh lah tekan benda ni. Itu nak cakap Photoshop ni terlalu detail, tuan-tuan. Ruler tool, saya tak ajar lah yang ni. Okey, tuan-tuan. Okey, seterusnya yang ni pun saya tak ajar juga, contour, sebab sama je dia punya fungsi. Okey, seterusnya kita pergi pada ni, spot healing brush tool. Brush tool yang ni memang okey untuk kalau korang yang kita kalau yang jerawat, kita nak hilangkan jerawat, boleh. Kita boleh guna yang ni lah. Boleh hilang jerawat, boleh hilang kedut-kedutan. Kita boleh hilangkan kedutan lagi. Itu function dia. Healing brush tool. Ni tak diguna. Yang ni pula, kalau yang korang ambil ni, patch tool, korang kena ambil sebagai contohnya, nak bahagian ni kan, bahagian ni nak kena letak kat sini. Maksudnya nak sama dengan bentuk keadaan ni. Okey, contoh sekali lagi. Okey, bagi contoh lah, korang nak ni. Okey, korang nak ambil benda ni letak sini, ataupun nak yang ni letak sini. Okey, supaya contoh kita ambil contoh. Okey, kita nak letak sini. Okey, kita nak letak sini, maksudnya kita ambil warna ni jadi sini.
sama juga. Jadi macam tu. So kita tak nak yang ni, kita nak guna yang ni. So itu cara dia. Okay, seterusnya ialah brush tool. Macam mana guna function brush tool. Okay, brush tool ini adalah function dia untuk korang boleh lukis ataupun korang boleh buat letak efek-efek brush tool dekat belakang semua. Okay, nanti saya akan ajar cara dia guna, tapi yang ni saya akan tunjuk function dia lah. Okay, so brush tool dia punya ni, korang boleh tekan brush tool. Okay, ini sebabkan saya tekan ni. So kita boleh pilih brush tool yang mana. Kita nak yang ni, yang panjang, yang ni. Okay, yang ni terlalu tebal, kita boleh kurangkan, kecilkan. Dan kita boleh juga kurangkan hardness dia. Maksudnya tak nampak lah macam tebal. Maksudnya ada bentuk yang blur kan. Korang boleh guna yang ni juga, sama juga. Lepas tu naikkan hardness dia, sama juga. So korang boleh guna ni brush, brush macam ni. Korang boleh pilih lah yang mana yang korang nak guna. Sama je. Okay, itu berkaitan dengan brush tool. Macam mana nak delete benda ni, brush tool dia ada ni, history tool. Boleh tekan ni. So gambar korang tidak akan terjejas lah. Gambar korang tidak akan terjejas. Okay, seterusnya pencil tool sama juga. Pencil tool, ada pencil, boleh pilih cari pencil. Pencil semua sama juga. So itu semua berkaitan dengan brush tool lah. Sama je sebenarnya, sama semua. Okay, so saya tak ajar yang dua ni, saya ajar brush tool. So kita delete ataupun kita buang semua. Okay, itu berkaitan dengan brush tool. Okay, pencil tu sama juga. Dan ni tak boleh guna. Dan seterusnya history tadi macam saya ajar, sama juga. So yang ni eraser. Ni eraser tool. Eraser tool ni korang nak delete ni apa semua, background macam ni. Okay, tapi saya tak nak guna yang tu. Sekejap, sekejap lagi. Okay, yang ni saya, okay, yang tu kalau nak buang lah, apa-apa semua, nak buang background apa semua. Tapi yang ni pun sama juga, boleh buang. Dan yang ni memang terbaik lah, dia boleh hilangkan terus gambar background di belakang. Maksudnya background tu kalau warna putih dia akan hilang. Semua sampai ni efek ni pun hilang. Rasakan tak? Tengok. Okay, kita lepas tu dipanggil eraser, magic eraser, pemadaman. So dia tekan, tapi dia satu warna je, dia akan hilangkan satu warna saja. Okay, itu sahaja berkaitan dengan eraser tool. Dan seterusnya gradient. Gradient ni inilah dia macam 3 warna, 2 warna. Tengok ni. Ini dia. Orang boleh guna ni apa semua. Nak guna lah. Jadi okey je. Ini gradient. Tapi kalau korang nak buat gradient, saya tak ajar di sini ya. Nanti saya akan ajar cara guna gradient. Gradient dia guna dekat ni, option. Dekat blending option. Ada gradient overlay. Nanti saya akan ajar yang ni lagi. Yang ni tak perlu nak fokuskan sangat benda ni. Yang ni boleh fokus pada background sajalah. So saya rasa tak perlu. Nanti saya akan ajar satu persatu ya. Macam tadi saya ajar paint ni blanket tool, tak nak ni. Okey. Lepas tu blur tool, blurkan lah. Nak blur. Nampak blur lah.
Okey, nak bagi bela kan. So itu nanti saya akan ajar satu persatu juga yang ni. Yang ni sebab saya tak fokus sangat sebab dia ada filter dia pula nak fokus blur apa semua. Nanti saya ajar sebab saya kurang guna yang ni. Kurang saya guna yang cakap saya kurang lah guna yang ni blur apa semua. Okey. Yang ni pula adalah Dodge tool. Dodge tool ni nak bagi cerahkan ni. So kita tekan sekali lagi. Kita tekan ni Dodge tool. Okey. Dodge tool lagi. Dodge tool. Tekan Dodge tool. Nak bagi cerah. Nak bagi cerah muka dekat yang ni lah. Kalau kita kurangkan kalau kurangkan sama juga. Nak cerah dekat mana? Mata. Boleh cerah dekat mata. Boleh cerah dekat ni. Boleh cerahkan. Kalau yang ni pula burn tool pula dia gelapkan. Kalau nak gerakkan benda ni, nak gelapkan mata bagi gelap. Okey, adjust size apa semua. Yang ni pula spoon tool ni dia punya warna tu macam hilang warna lah. Tak ada warna. Terus nanti saya akan ajar cara dia macam mana nak guna. Yang ni so korang boleh tahu lah. So korang dah tahu basic dia. So kembali balik. So yang ini pula, yang ni korang kena tahu semualah. Korang kena tahu. Okey, kita pergi dekat sini. Kita tulis nama. Fakrul. Okey, Fakrul. Ini untuk korang tekan ni tau. Ni baru korang boleh dapat tulis. Layer baru kan, layer Fakrul. Layer Fakrul. Fakrul ni tengok. Fakrul. Lepas tu kalau korang nak tukar font pun boleh. Tukar font. Lepas tu nak adakan kalau sini ada bold, boleh boldkan. Lepas tu dia punya ni boleh adjust lagi, boleh adjust macam mana nak adjust. Contohnya nak adjust ni, kita boleh adjust. Naik atas, turun, naik apa semua boleh adjust semua. Boleh lengkungkan semua. Boleh semua. So boleh adjust sini juga, apa-apa semua boleh fokus apa yang kita nak. Itu boleh adjust lah ni. So saya tak nak ni, saya nak kosong je. Lepas tu andai kata korang nak adjust lagi dengan gambar font ni, terus pergi ke karakter. Karakter ya, ni karakter. Kalau kata korang tak jumpa karakter, korang pergi sini je, karakter. Dah ada karakter. Terus bagi karakter. Font dia sekarang kita guna font Dubai bold. Lepas tu kita nak pastikan korang tekan ni dan kita nak besarkan ataupun kita nak besarkan lagi ataupun nak jarakkan lebih jauh lagi. Tekan sekali lagi, tekan ni. Lepas tu nak tekan jarakkan, nak jarakkan. Kalau korang nak jarakkan boleh, jarakkan sejauh mungkin korang nak jarakkan. Boleh juga, dekatkan pun boleh. Seterusnya kita pergi sini. Yang ni tadi, yang ni korang boleh naikkan. Bukan
cara kan. Ni nak jauhkan untuk bawah. Kalau nak panjangkan ni. Lepas tu kalau nak buat macam mana, nak bentuk macam tu, nak macam ni. Tekan satu je. Nak mana lagi tekan sini. Apa lagi yang nak kecilkan, nak sangat apa semua, nak ada garisan bawah tu, boleh semua. So nanti saya akan ajar satu persatu lagi. Okey, itu berkaitan dengan font ataupun karakter lah. Okey ya, itu sahaja berkaitan dengan tulisan. Okey, okey. Lepas tu kita pergi ke ni. Yang ni ialah sama juga bentuk ni. Gerak-gerakkan move tool semua. Okey, yang ni ni adalah boleh buat kotak ataupun nak buat triangle kotak. Okey, nak buat kotak. Okey, pastikan korang buang benda ni. Kalau ada bentuk, kalau nanti kalau ada dalam apa-apa semua bentuk macam ni, korang kena rasterize layer. Rasterize layer. Okey, layer. Okey, lepas tu korang nak ambil ni pun boleh, ni pun boleh, bulat ni pun boleh. Sama je. Kalau korang nak bagi bulat tu betul, korang tekan shift je. Shift. Okey, itu je. Dan itu okey. So sekarang ni kalau nak guna ni tangan ni kan, tangan ni boleh katakan boleh, maksudnya objek kita pergi tekan objek ni, yang okey. So ini adalah tangan je. So saya tak guna tangan sangat. Okey. Ini bagi contohnya kalau tangan tu, okey. Tangan ni boleh bawa pergi sana sini. Kalau korang zoom terus korang boleh gerak. Kalau korang tak zoom, boleh lah. Itu fungsi tangan lah. Okey, lepas tu fungsi tangan yang ni, yang ni nak centerkan tempat ni. Korang nak buat letak macam mana cara dia, nak letak macam mana macam ni ke, ikutlah korang macam mana nak buat. Okey, dan seterusnya ialah berkaitan dengan ni. Yang ni untuk zoom. Zoom saya dah cakap tadi, korang boleh guna kontrol tambah dan kontrol tolak untuk kembalikan. Okey, itu sahaja berkaitan ni. Dan ni dah okey. Dan ini untuk besarkan full HD, full, terus korang boleh edit semua. So itu sahaja. Itu sahaja berkaitan dengan tool-tool di sebelah sini. Okey. Seterusnya saya lupa nak ajar yang ni, pen tool. Okey, pen tool pula. Okey, pen tool cara dia senang saja. Pastikan ni dalam keadaan tidak terkunci supaya boleh edit. Okey. Lepas tu korang, kalau saya suka guna yang ni lah supaya sharp. Satu persatu Okey, seterusnya kita buat max selection. Okey, max selection. Okey, max selection. Max selection. So tekan Ctrl J.
yang jelas lagi. Okey, dan sama juga semuanya. Ni pun sama juga cara dia. Ni pun sama. So okey, itu saja berkaitan dengan terus itu. So seterusnya kita akan beralih kepada sini. Okey, beralih kepada sini. Okey, so sini pula function dia ni boleh color background tu, boleh buat color background. Letak kat mana korang letak. Tapi aku pastikan korang lepas tu korang boleh guardian kan, nak guardian lagi apa lagi korang nak buat. Maksudnya nak level kan, nak gelapkan, nak cerahkan, nak semualah. Okey, so brightness lagi, nak cerahkan brightness. Okey, lagi apa lagi. So itu saja berkaitan dengan ni semua. Nanti kita akan share semua. Okey, sekarang ni yang penting korang tahu benda basic dulu. Okey, dan yang ni paling penting, yang best juga untuk korang tahu. Okey, yang ni untuk okey, kita pergi dekat okey, kita ambil nama. Okey, kita pergi dekat layer ni, kita adjust layer ni je. Okey, kita bagi contoh lah, korang nak buat emboss. Nampak tak efek dia? Korang boleh letak efek dia. Nampak tak? Nampak dia macam HD real, apa tu panggil. Dia punya nampak kan? Ada efek kat belakang tu. Saya akan ajar cara dia guna. Dan stroke, apa guna stroke tepi sebelah apa semua. Okey, dan kita guna apa ni. Lepas tu stroke. Lepas tu kita ajarnya macam mana nak guna inner shadow, inner glow. Inner glow lagi. Lepas tu setting lagi. Lepas tu color overlay guardian, dalam kita nak buat guardian boleh. Lepas tu kita nak bagi nampak pattern tu, ikut apa yang kita letak gambar ni. Ada gambar ni dia follow terus. Terus yang ni outer. Okey. Ni kenapa jadi macam ni warna? Sebab kita letak warnanya ni. So boleh je. So lagi drop. Okey, lagi. Yang ni drop shadow, boleh letak shadow lah. Ada shadow dekat bawah. So tak ada bayangan dekat bawah tu. Nanti saya akan ajar macam mana caranya. So itu saja berkaitan dengan tool yang korang perlu tahu. So atas ni nanti bila saya ajar design, korang dah nampak dah apa function semua. Ini semua ni nanti saya akan ajar lagi. Yang ni so korang tahu basic dulu. So senang korang nak buat kerja apa semua. Okey, saja. Dan satu lagi, yang ni untuk kalau korang nak pergi ke, atau korang pergi sini, ni history sebenarnya. History korang boleh pergi part ni. Terus atas sekali ni first yang korang buka. Sebab tu ada locker ni. So nanti saya akan ajar lagi. Okey, itu saja berkaitan dengan fungsi-fungsi tool dalam Photoshop. So korang kena tahu, dan nanti saya akan bagi panduan dia untuk korang untuk korang lebih tahu detail lagi. Okey, itu saja.